Taib, Alhamdulillah, semua Alhamdulillah. Pertama sekali saya mengajak kepada pendengar IKIM FM untuk kita tingkatkan lagi usaha kita dalam mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah terus kurniakan kita kepada kita sampai ke saat ini. Kalau kita tengok di luar sana, berbagai-bagai pergolakan yang sedang berlaku di Timur Tengah, di berbagai-bagai negara. Alhamdulillah kita dengan aman, dengan tenang dapat menyempurnakan apapun upacara-upacara ibadat yang sedang kita lakukan. Kita dah selesai Ramadan, Syawal, kini kita dah sampai ke penghujung tahun. Dan di hujung tahun ini sangat menariknya, Allah letakkan dua perkara besar. Satunya ialah ibadat haji dan satu lagi ialah ibadat korban. Allah letak di akhir, tak di awal. Kalau awal mungkin kelang kabut juga, kita nak cari segala keperluan. Tapi bila dah hujung ni, di akhir-akhir, maka apa yang ada ialah kita nak melabuh tirai. Kita nak supaya keampunan. Kalau ada apa salah silap, maka keampunan. Maka ibadat haji adalah ibadat keampunan, dan penyembelihan korban juga satu daripada ibadat keampunan yang sangat menarik. Balik kita kepada tajuk tahsinul ibadah. Pada kali ini saya nak menekankan bahawa dalam kita melakukan solat, kalau minggu lepas kita kata tentang masa, perlu kita menempati masa. Maka sekarang ini kita nak sebut tentang bahawa dalam kita mengerjakan solat perlu kepada satu penghormatan diri, iaitu dalam maksud menutup aurat. Jadi kita kena jaga aurat kita. Bagi laki-laki, jaga aurat dia jangan sampai terbuka. Begitu juga dengan perempuan. Kadang-kadang perkara ni mungkin disebabkan sesuatu berlaku sehingga mungkin katakanlah seorang ibu sedang solat, tiba-tiba datang anak tarik kain ternampak kaki. Maka apa yang berlaku ialah solat sudah batal. Maka dia kena takbir semula kerana solat batal dengan sebab anak tadi. Ini kita kena jaga. Memanglah kita disuruh mendidik anak-anak. Jangan kita marah kalau anak berlari-lari di depan kita. Jangan tertampar, pukul kerana kita sedang solat. Tak. Baginda Rasulullah sendiri dalam mendidik kita, baginda tunjuk bagaimana baginda solat dan dua cucu kesayangan baginda. Bukan hanya berlari-lari, bahkan naik turun ke atas badan baginda. Bila baginda sujud, maka ada yang akan naik ke belakang, ke tengkuk baginda, ada yang masuk ke bawah. Bahkan baginda pernah dalam riwayat membawa cucu baginda Zainab untuk diletak atas bahu baginda ketika baginda solat. Ini antara cara yang baginda didik kita untuk mendidik anak-anak. Jadi kalau kita solat, kita letak dia di sebelah dan kita solat. Maka ini antara yang penting. Cuma kita jagalah. Jangan sampai nanti dia berpaut pada kita, maka terbuka nampak kaki. Maka itu boleh menggugatkan solat kita. Dan juga kepada para pendengar yang ada soalan nak bertanyakan kepada yang berbahagia, Ustaz, anda boleh hubungi kami 0362051500, 0362051500, dan juga boleh ke Facebook kami, tinggalkan soalan anda di Facebook kami, iaitu di www.facebook.com/ikim.fm. Jadi mungkin kita boleh ambil memanggil dahulu, Ustaz, ya? Ya, sila. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di talian? Saya Nazri daripada JD. Silakan Cik Nazri. Soalannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tanya atau tanya. Ya. Biasanya wanita dia keluar haid lebih kurang dalam seminggu atau seminggu lebih, Ustaz, betul? Ya, saya. Selepas tu dia macam ada tanda-tanda lah, Ustaz. Pasal bila dia boleh solat tu, Ustaz? Taib, baik. Okey. Waalaikumsalam. Taib, masalah haid memang adalah suatu yang Allah beri kepada kata banat Hawa, anak-anak perempuan. Kepada perempuan bila sampai usia bermula daripada 9 tahun dan berakhir pada usia 62 tahun. Kalau tidak ada masalah penyusuan ataupun sedang mengandung, maka ghalibnya perempuan akan datang uzur. Sekurang-kurang uzur haid ini ialah 24 jam. Paling lama ialah 15 hari, 15 malam. Kebiasaan berlaku
kerana adat tak sama antara satu dengan lain, dengan cuaca, dengan keadaan-keadaan semasa. Mungkin ada 5 hari, ada 6 hari, ada 7 hari. Biasanya 6 ke 7 hari. Jadi katakanlah seorang perempuan dah datang 7 hari. Adat seperti mana yang berlaku sebelumnya pun 7 hari. Hari ni dah masuk 7. Macam mana dia nak tahu dia dah bersih? Jadi kita kata dia ambil kapas yang putih, dia masukkan pada tempat dia dan keluarkan balik. Kalau tidak ada sedikit pun kesan-kesan yang nampak, dia tak semesti darah mengalir baru dikata haid. Kadang-kadang kesan-kesan darah, kerana darah haid ini dia bukan macam darah luka. Darah luka dia merah je. Ini darah ini pekat kehitaman. Kalau dia masuk keluar nampak ada kehitaman dia, ataupun nampak macam keruh, nampak macam macam warna tanah dan sebagainya, maka itu masih haid. Dia pastikan, makna ni mudah, perempuan dia akan tahu. Dia masukkan kapas dan keluar, dia tengok bersih macam mana masuk, maka itu dia sudah suci. Maka dia telah boleh mulakan balik apa yang perlu dia solat. Kalau katakan keadaan tu berlaku waktu zuhur, dia kena solat zuhur. Tapi kalau berlaku katakan bersih ni di ketika dah hampir kepada nak masuk asar, maka zuhur menjadi satu yang dia tak boleh lepas, dia kena qada. Kalau katakan haid dia datang pada waktu asar, dah kering asar, maka dia kena solat asar dan qada zuhur. Kalau berhenti pada waktu maghrib, maghrib saja. Berhenti pada waktu isyak, isyak dan maghrib. Ini perlu diingat. Kalau berhenti waktu asar, maka asar dan zuhur. Berhenti waktu isyak, isyak dan maghrib. Kerana dua waktu ni dikira satu. Zuhur dan asar, maghrib dan isyak dikira satu. Tapi kalau berhenti waktu subuh, subuh saja. Kalau berhenti bukan di waktu solat, maka tak ada apa yang perlu dilakukan. Kerana orang perempuan dia tak perlu nak qada solat. Seperti mana kata Aisyah, umirna biqada'i saum walam nu'mar biqada'i salah. Kami disuruh baginda untuk qada puasa. Jadi orang perempuan jangan lupa, memang kadang-kadang agak beban, agak berat, tapi itulah tanggungjawab dia, kena qada puasa dia. Tetapi dia tak perlu nak qada solat. Walaupun solat ini tiang agama, solat ni perkara penting, tetapi bila sampai tahap menimbulkan suatu beban yang cukup berat, katakanlah kalau 10 hari tak boleh solat disebab uzur. Kalau 1 hari 5 waktu, kira darab dengan 10 dan 50, ini suatu yang amat membebankan. Maka Allah lucutkan tuntutan ini bila dia uzur, maka dia tak perlu solat. Kita ada pemanggil lagi. Hello, Assalamualaikum. Hello. Hello, Assalamualaikum. Ya, siapa di talian? Saya Samadini sini. Silakan puan. Saya nak tanya pasal baru-baru ni adik saya dia mau nak bersalin, tapi dalam proses nak menunggu tu dia tak ada kata sakit lah, tapi dia nak solat lah. Tapi tapi doktor dia dah macam masa dia nak bersalin tu dia cek dulu dekat bawah tu kan, masukkan jari. Jadi dia tanya saya, boleh ke kalau dia nak kena mandi dulu ke ataupun dia boleh terus sembahyang? Hello? Okay, Yang itulah sebab dia kata sama ada dia nak kena mandi dulu ke ataupun dia boleh terus solat aja, sebab dia belum ada rasa sakit lagi, cuma prosedur doktor kena check every 2 hours tu kan. Jadi dia confuse kat sebab dia nak kena mandi dulu ke ataupun dia boleh terus solat. Baik. Okey, terima kasih puan. Ini pun biasa Ustaz, kadang air ketuban dah pecah ya. Ada juga yang agak keliru kat sini. Ya. Masalah solat kita kata yang akan menjadi penghalang utama solat kepada seorang perempuan, iaitu apabila datang haid dan nifas. Haid jelas kita tahu darah uzur bulanan. Nifas ni apa? Nifas ni darah yang keluar selepas seorang itu melahirkan anak. Kalau ada dalam kandungan 2, keluar 2 anak tu. Kalau ada 3, katakan keluar ketiga-tiga anak, atau biasanya 1, maka anak dah keluar, baru keluar darah. Itu dikata nifas. Dengan nifas tu menjadi penghalang, dia tak boleh solat. Tapi kalau darah keluar semasa anak nak keluar, dalam tu masa tu keluar darah, itu bukan. Ataupun sebelum keluar anak dah darah keluar, itu bukan. Jadi masalah sekarang ni sebelum nak bersalin, mungkin air ketumban keluar ataupun darah keluar, atau doktor cek tadi, maka tuntutan solat masih. Jadi apakah kalau katakan si perempuan ini, si ibu ini, dia mampu, dia boleh solat,
maka dia tak perlu mandi kerana tidak ada apa yang junub, tidak ada apa hadas yang berlaku, hadas besar. Cuma dengan jari dia tengok berapa cm dia masih lagi awal, katakan dia masih boleh berdiri untuk bangun solat, ataupun dia boleh pergi ambil wuduk walaupun solat dalam keadaan duduk. Bila dia tak dapat nak sujud dengan sempurna, apapun solat wajib. Solat wajib sampai ke tahap mana kalau dia dah tak upaya dah tak boleh bangun, memang dah kritikal, waktu dah dekat, tapi maghrib dah nak habis, nak masuk isyak, dia tak boleh buat, dia buat apa yang mampu. Dia hadirkan solat sebagai hormat dia pada waktu itu. Nanti bila dah selesai, dia bersalin, nifas pun dah berakhir, maka dia qada balik solat dia. Kerana itu wajib. Kerana kita kata selagi dia belum berhadas dengan hadas besar, iaitu dengan kedatangan nifas, selama itu tuntutan solat wajib, dia kena solat. Itu dia punya kedudukan, atas kemampuan. Bukan Allah paksa dia berdiri juga, sujud juga. Tak, kamu dah tak terdaya. Mungkin masa tu dah hanya terbaring je, terlantar. Dia boleh buat apa yang dia buat, buat dulu. Mudah-mudahan kalau apa berlaku pun dia telah laksanakan satu daripada tanggungjawab atau peranan dia sebagai seorang yang Allah beri dia perintah solat. Dan dari Facebook ya, saya dari Ibnu Yahya, apakah hukum duduk di atas 2 tumit ketika duduk antara 2 sujud? Duduk di antara 2 sujud, kita ada beberapa kaifiyah duduk. Satunya kita duduk dipanggil iftirash, iaitu duduk macam tahiyat awal. Ataupun kita duduk macam tahiyat akhir, dipanggil duduk tawarruk. Ataupun duduk atas tumit. Maka ini yang dia antara duduk-duduk yang sunat dalam solat. Kalau satu orang dia hanya duduk atas tumit, dia duduk balik, kerana dalam solat ni apa yang perlu kita faham, dia perlu ada tamakninah. Tamakninah makna berhenti seketika sebelum dia meneruskan yang berikutnya. Makna sekarang ni dia dah sujud dan bangun. Duduk tu mesti seketika sebelum dia nak meneruskan kepada sujud yang kedua. Maka duduk tu tak kira lah macam mana cara dia duduk. Mungkin kalau ada orang yang uzur, dia bangun duduk atas kursi. Mungkin ada orang uzur, dia duduk macam atas tumit dia saja. Boleh. Itu di antara bentuk duduk yang sunat dalam solat. Dan seterusnya dari Solehahti ya, kalau kita batuk terlalu kuat, kadang-kadang sampai terbuang air kecil sedikit, bagaimana solat saya? Berwuduk lagi tapi batuk dan terbuang air lagi sampai kadang-kadang 2 atau 3 kali. Tapi kalau batuk dalam solat, batuk ni kalau benda tak dapat elak, maka dia tak membatalkan. Dan kalau dapat kawal, sehingga jangan sampai kepada kita sengaja nak bagi sedap, kita bunyikan suara, maka itu batal. Kalau tak sengaja, tak batal. Tapi bila sampai masalah terkeluar air kencing, maka itu solat batal. Kerana ini bukanlah satu penyakit yang berterusan. Jadi kalaulah apa yang berlaku bila dah katakan terkeluar air kencing dengan sebab batuk, maka dia atasilah, dia berhenti, dia bersihkan dan solat semula. Dan kalaulah batuk ni, carilah ubat batuk. Itu je lah. Tapi kalau dah sampai kepada satu tahap penyakit yang dia ubat pun tak sembuh, memang ada orang batuk memang sampai bila pun tak selesai, jadi dah satu penyakit, itu dah dimaafkan. Dia kena tutup, dia bersih dan tutup dan ambil uduk. Kalaupun keluar, maka itu tak ada masalah. Jadi kita ada soalan lagi, dah pemanggil. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, siapa di talian? Ni saya Rusmina dari Kuantan. Silakan Puan bercakap dengan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ni saya nak tanya, sebab saya selalu maknanya berjalan jauh. Saya nak tanya solat ni qada yang perjalanan jauh tu. Musafir ya? Apa ni? Musafir Puan. Sebab kalau kita semayang ni Zuhur kita tinggal, lepas tu kita semayang asar, kita buat 2 rakaat dengan niat ni macam mana? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Itu masalah jamak. Mungkin soalan dia macam mana dia nak, dia tinggalkan solat zuhur, dia buat di waktu asar. Dia tinggalkan asar, dia buat awal dalam waktu zuhur. Itu jamak. Kita bila bermusafir dengan perjalanan yang jauh, dengan niat untuk satu perjalanan yang jauh, dan niat itu niat elok,
maka kita memang boleh untuk jamak, sama ada takdim atau takhir. Apa yang perlu kalau jamak takdim? Katakanlah kita nak buat zuhur dengan asar, maka kita pastikan zuhur dan asar dibuat secara berturut-turut, tidak diputuskan dengan sesuatu yang lama, dan mestilah dibuat secara tertib, mula zuhur kemudian asar. Kemudian hendaklah dia niat bahawa dia nak jamak dalam solat zuhur ini, sama ada dalam takbir atau mana-mana sehingga sebelum dia bagi salam. Jangan lepas salam baru dia teringat, itu tak boleh. Kemudian itu jamak takdim. Kalau dia nak buat jamak takhir, katakanlah dia masuk naik bas pukul 12, kejap lagi zuhur akan masuk, dia nak buat solat pukul 4.30, maka dia pun masuk zuhur. Kena tunggu dulu sampai tunggu zuhur masuk, maka dia pun niat dalam hati dia nak mentakhirkan solat zuhur ke waktu asar. Jadi bila bas sampai nanti pukul 4.30 atau pukul 5, maka dia pun mulalah nak buat jamak takhir. Maka di sini kita kata buat secara tertib. Itu sunat. Kalau tadi wajib, ini sunat. Buat zuhur dulu, kemudian buat asar. Kalau dia masih dalam perjalanan, maka dia boleh niat jamak takhir, iaitu dalam waktu tadi, waktu zuhur. Dalam masa yang sama, dia juga boleh qasar. Iaitu jamak dengan qasar ni dua benda berlainan. Nak jamak saja boleh, nak qasar saja boleh. Kalau nak kedua-duanya pun boleh. Jadi dia pun qasar, buat zuhur 2, buat asar 2. Dengan menepati, kita kata, perkara yang sunat secara berturut-turut, secara tertib, maka solat dia sah. Jadi ini adalah suatu yang boleh digunakan pakai untuk mereka yang selalu berada dalam perjalanan yang jauh. Kita ada soalan lagi. Hello, Assalamualaikum. Salam. Ini siapa di talian? Saya Fahidah daripada Ceras. Silakan puan. Nak tanya Ustaz nanti. Silakan. Salam. Ya, saya. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Fahidah daripada Ceras. Ya, saya. Ustaz, saya nak tanya 2 soalan tentang sembahyang Ustaz. Dan zuhur 4 rakaat kan? Ya. Tapi masa saya nak masuk rakaat ketiga, saya dah macam was-was sama ada saya dah baca tahiyat yang pertama ke belum. Sebelum saya baca Al-Fatihah, saya duduk baliklah untuk sambung tahiyat lah. Itu satu soalan. Lepas tu saya teruskan soalan ketiga dan keempat. Itu ni kunut. Saya lupa baca kunut, tapi saya belum baca Al-Fatihah itulah kan, belum sujud akhir lagi lah. Saya ingat saya dah baca kunut ke belum, tu saya berdiri balik untuk sambung kunut lah Ustaz. Jadi macam mana sebenarnya sah tidak Ustaz? Itu saja. Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Masalah duduk di ada tahiyat awal. Tahiyat awal ni suatu yang sunat, dipanggil sunat ab'ad, satu yang dianggap seperti anggota. Kalau kita ada tangan, ada kaki, ada hidung, solat pun macam tu juga, ada anggota dia. Anggota dia ialah tahiyat awal. Kalau kita solat bersendirian ataupun kita jadi imam, maka tahiyat awal ni sunat. Kalau kita tinggal, katakanlah terlupa, kita dah sujud yang kedua, terus bangun. Bila dah qiyam, baru kita teringat, tahiyat awal tak buat. Apakah langkah kita? Kita kata teruskan solat kita. Jangan kita patah balik lagi dah. Kerana tahiyat awal itu sunat. Adapun kita berdiri dan masuk ke rakaat ketiga, itu dah menjadi rukun. Dan rukun kita tahulah suatu yang wajib, jauh lebih penting, lebih besar daripada perkara yang sunat. Jadi kita jangan patah balik. Kalau kita patah balik dengan tak sengaja ataupun kita tak tahu hukum, tu tak ada hal. Tapi kalau kita dah tahu kata benda tu adalah rukun, sengaja juga kita patah balik untuk ambil benda yang sunat, maka solat kita batal. Kita tidak boleh patah balik untuk kita buat benda yang sunat sedangkan kita dah masuk. Tapi kalau kita belum masuk lagi, maksudnya kita bangun belum cukup lurus, mungkin baru lepas sikit berrokok atau sama dengan rokok atau belum sampai rokok, boleh kita duduk balik dan buat tahiyat awal, tak ada masalah. Kalau lepas had rokok, kena sujud sahwi juga di akhir. Kalau tak sampai had rokok, kita tak perlu sujud sahwi. Balik pada masalah kunut pun begitu juga. Kunut ni adalah suatu yang sunat ab'ad, iaitu dalam solat subuh. Kalaulah selepas kita i'tidal lupa, kita terus turun sujud, Allahu Akbar, masuk sujud, teringat kita tak kunut, jangan kita patah balik. Kerana kunut itu sunat, sujud ni adalah rukun. Teruskan saja. Nanti kita buatkan sujud sahwi di penutup solat. Tapi kalau kita belum lagi letak anggota sujud yang sempurna,
baru letak lutut atau letak tangan, dari belum lagi kita terlupa, kita boleh bangun semula dan kita boleh buat kunut. Cuma kena sujud sahwi kalau kita dah duduk lebih daripada had rokok. Kalau kita belum sampai had rokok, tak perlu kena sujud sahwi. Tapi apa perlu kita faham ialah kalau kita sudah masuk ke dalam satu-satu rukun, kita tidak boleh patah balik ke perkara-perkara yang sunat. Kalau perkara wajib, wajib kita patah balik. Sebagai contoh, kalau satu orang terlupa rokok, dia baca Fatihah, baca surah, terus sujud, tiba-tiba teringat rokok belum, kena patah balik, kena kembali balik berdiri dan rokok semula. I'tidal, sujud yang dah dilakukan tadi tak dikira sujud semula. Tapi kalau dia tinggal kunut macam contoh, maka jangan dia patah balik. Ataupun dia tinggal tahiyat awal, jangan dipatah balik, teruskan. Cuma apa yang perlu dia buat di ketika sebelum bagi salam, selepas membaca tahiyat sempurna, maka dia boleh sujud sahwi 2 kali. Dia sujud, duduk dan sujud, dan angkat kepala selepas sujud sahwi, bagi salam kanan, bagi salam kiri, maka selesailah solat dia. Mungkin satu perkara juga Ustaz, macam katakanlah satu lagi, ada setengah daripada kita ni kadang-kadang kita sebab solat tak khusyuk Ustaz, jadi macam kita terlupa, kita dah baca tahiyat tadi tu macam dah masuk rakaat kedua ke, rakaat ketiga ke, dia antara mungkin keliru antara kat situ Ustaz. Macam mana tu? Masalah kekeliruan dalam solat ini bukanlah suatu yang pelik, memang boleh berlaku. Kadang-kadang solat tentulah kita akan mengulangkan Fatihah, mengulangkan rokok, mengulangkan sujud, benda berulang-ulang. Ini mungkin boleh berlaku dah buat atau belum. Benda yang tak berulang, itu jangan ada berlaku kekeliruan. Takbir, jangan kita keliru, aku dah takbir belum, itu rosak, batal solat. Niat, aku dah niat ke belum, itu batal. Tapi kalau masalah perkara yang lain seperti Fatihah, dah baca atau belum, jawapan dia tak baca, buat. Begitu juga dengan kita punya rokok, dah rokok belum, jawapan dia belum. Jadi kalau sekarang ni masalah keliru dia dalam bilangan rakaat, 2 ke 3. Jadi kita jangan benda tu terus bermain dalam fikiran sehingga lama masa. Kalau kita tak dapat satu keputusan yang meyakinkan, cepat-cepat kita ambil angka kecil. 2 atau 3, jawapan dia 2, tambah satu lagi. Kalau 3, 4, jawapan dia 3, tambah satu lagi. Jangan sekali-kali kita kata dah 4, dah 2, belum, sehingga kita bagi salam. Bila dah kita bagi salam kanan, kita dah bagi salam kiri, maka masa tu baru datang soalan, aku tadi 2 ke 3, jawapan dia dah 3 kalau maghrib. Kalau zuhur, katakan aku ni 3 ke 4, jawapan dia dah 4. Selepas bagi salam, jawapan dia sudah. Semasa dalam solat, jawapan dia belum. Ambil yang kecil, itu keputusan dia. Soalan seterusnya dari Aminah Ismail. Setelah selesai solat fardu, nak sujud syukur, perlu beri salam tak setelah bangkit daripada sujud itu? Taib. Sujud syukur atau sujud tilawah, 2 sujud yang dikumpulkan dalam bentuk ibadat. Macam mana kita solat perlu kepada wudu, perlu kepada kiblat, perlu kepada menutup aurat, begitu juga dengan sujud. Jadi sujud ni satu ibadat, kita perlu kepada kesempurnaan. Jangan kita sujud dalam keadaan kita tak ada wudu. Jadi bila kita kata kesempurnaan dia ialah rukun dia. Apa rukun sujud syukur? Yang pertama, kita niat, sahaja aku sujud syukur kerana Allah. Dia 2 sebab kita sujud syukur. Sama ada kita dapat sesuatu nikmat, ataupun kita terselamat daripada sesuatu musibah bala. Sama ada nikmat langsung pada kita atau pada orang lain, atau bala yang terselamat kepada kita atau orang lain, maka sebagai rasa syukur kita pun sujud. Sahaja aku sujud syukur kerana Allah. Itu yang pertama, niat. Yang kedua, kita takbir, Allahu Akbar. Sama ada letak tangan ke tak letak tangan, yang penting melafazkan takbir Allahu Akbar. Terus kita sujud dengan anggota sujud. Dan di dalam tu nak baca apa? Bacalah apa tasbih. Kita boleh baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Kemudian kita angkat kepala, rukun seterusnya angkat kepala, dan kita bagi salam kanan, bagi salam kiri, dan tertib dalam pelaksanaan sujud tadi. Maka itulah panduan sujud syukur. Boleh buat bila-bila, walaupun selepas asar atau selepas subuh. Bila kita rasa kita dapat sesuatu nikmat, merasai amat syukur kita atas nikmat yang kita dapat tadi, syukurlah kita dengan sujud kepada Allah.
bismillah. Dan soalan seterusnya dari Khalid. Dalam solat sekiranya saya terus membaca Al-Fatihah tanpa membaca bismillah, adakah sah solat saya, dan bagaimana pula dengan ayat-ayat lazim perlu baca bismillah ataupun tidak? Dalam mazhab Syafi'i, macam kita di Malaysia, pendekatan yang kita ambil oleh masyarakat umum mazhab Syafi'i, satu daripada mazhab yang 4. Maka dalam mazhab Syafi'i meletakkan Al-Fatihah 7 ayat dan bismillah 1 daripadanya. Maka kalau kita baca Fatihah tanpa membaca bismillah, maka solat kita tidak sah disebabkan Fatihah kita tak sempurna, maka kita kena ulang semula. Maknanya wajib baca bismillah untuk Al-Fatihah. Itulah satu-satu ketika yang dikatakan Fatihah ini menjadi wajib, iaitu bila kita solat fardu atau sunat, wajib baca bismillahirrahmanirrahim. Adapun surah, maka disunatkan kita baca bismillah, sama ada kita ambil daripada kepala surah ataupun di mana potongan separuh surah, sunat kita baca bismillahirrahmanirrahim. Kalau tak baca pun tak ada masalah, tapi Fatihah tadi kena baca. Jadi kalau satu orang kata saya nak ikut mazhab lain, maka boleh ikut, bersyarat kita kena tahulah mempelajari. Jangan kita ikut kosong, buta, tapi kita belajar dan kita tanya. Maka mazhab lain ada juga pendekatan masing yang agak berbeza, di mana mereka tak wajib membaca bismillahirrahmanirrahim, mana terus mula dengan bismillah, terus mula dengan alhamdulillah. Maka itu panduan bagi mazhab lain. Jadi bagi kita di Malaysia, mazhab Syafi'i adalah sesuai dan amat tepat kita punya pelaksanaan kita. Maka belajarlah, bacalah bismillah dalam membaca Fatihah kita dalam solat kita. Dan kita ada soalan seterusnya. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, siapa di talian? Saya Cik Zul dari Kemangan. Silakan Cik Zul. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak bertanya tentang solat jemaah. Ya, saya. Pertama berkenaan dengan apabila kita solat jemaah ni, yang kita makmum masbuk ni, di solat pertama, kemudian tapi dia terlambat lah. Jadi maknanya dia nak terbaca Fatihah tu, imam dah baca Fatihah, dia baru masuk. Jadi Fatihah tu nak kena sempurnakan dulu ke? Yang keduanya, apabila makmum dia terlambat daripada rukun yang dah imam buat. Contohnya dia masih lagi baca Fatihah, imam dah bangun daripada rokok. Berapa lama, berapa beza yang boleh dibenarkan untuk lambatnya tu? Baik. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Tapi di sini ada dua soalan yang ditanya. Satunya, bila kita masuk imam sedang solat, kita masuk lewat ataupun kita masuk kemudian sedikit. Jadi macam mana yang kita, apa perlu kita buat? Kalau katakan kita masuk tak lama kemudian imam rokok, maka kita tengok kedudukan kita. Kalau kita sebagai masbuk, maka kita terus ikut imam rokok sama dengan imam. Macam mana nak dikatakan masbuk? Apa takrif dia? Iaitu seorang yang mana selepas dia bertakbir Allahu Akbar, tidak berkesempatan, kalau dia terus mula baca, tak ada kesempatan ruang yang cukup, melainkan imam makan rokok, maka ini dikira masbuk. Walaupun orang ini dia dah ada awal tadi, pada iqamat dia ada, cuma mungkin masa tu dia sedang nak betulkan kain, dia sedang nak balut serban. Jadi imam dah takbir, dah baca Fatihah, habis Fatihah nak baca surah, baru dia dapat masuk Allahu Akbar, tak sempat baca, imam rokok, terus rokok. Dan masbuk ni boleh berlaku pada rakaat pertama, rakaat kedua. Kadang-kadang dia duduk tahiyat lama, dia terpanjang sikit, tertidur dengan tak sengaja ke apa ke, dengan keadaan tetap, bila dia naik tak sempat baca, imam rokok, terus rokok dengan imam, kerana dia dikira masbuk. Adapun yang kedua, muwafiq. Muwafiq ni siapa? Dia ada kesempatan, dia memang ada ruang. Allahu Akbar, kalau dia baca boleh habis, tapi dia mungkin terganggu dengan mendengar bacaan imam yang amat menarik. Katakan imam baca sedap, sebiji macam imam di Mekah, katakan Imam Sudais. Jadi dia terpegun, dengar, sedar-sedar imam rokok, dia tak baca Fatihah lagi. Maka di sini kita kata awak adalah seorang yang muwafiq. Baca Fatihah dulu, jangan rokok. Kalau sengaja rokok, batal.
Kerana Fatihah adalah suatu yang wajib. Awak baca Fatihah selesai. Sekarang ni kalau katakanlah dia nak habiskan Fatihah, imam rokok, imam i'tidal, imam sujud, berapa jarak dia? Kita kata jangan lebih daripada 3 rukun yang panjang, iaitu rokok, sujud yang pertama, sujud yang kedua. Bila imam angkat kepala pada sujud yang kedua, kita kena buat keputusan. Kalau Fatihah dah selesai, rokok aja, i'tidal. Kalau belum selesai, masuk dalam rakaat imam yang berikutnya. Kalau kita tak buat dua-dua ini, tiba-tiba imam rokok untuk rakaat yang berikutnya, kita masih lagi Fatihah tak selesai, solat kita batal. Jadi itu dia punya kedudukan. Kalau kita muwafiq 3 rukun yang panjang, kalau kita masbuk 2 rukun yang panjang untuk jarak antara kita dengan imam. Dan soalan seterusnya dari Al-Walid. Perempuan anggota solatnya perlu ditutup kecuali tapak tangan dan muka. Bagaimana pula dengan aurat lelaki? Lelaki, kita masalah lelaki ni, aurat dia memanglah agak lebih mudah. Dia hanya sekadar tutup antara pusat dan lutut. Pusat tu tak masuk, tapi tak boleh nampak pusat kerana nanti nampak bawah pada pusat. Lutut pun tak masuk, tapi jangan sampai nampak lutut, nanti nampak atas pada lutut. Tutup pusat dan sekeliling. Tutup lutut dan sekeliling. Itu aurat, dah cukup lah. Mana setengah orang macam kita tengok yang kaki pemalas ni, dia pakai kain, dia gulung kat dada je. Baju tak pakai kain, dah segi solat sempurna. Mana selesai, solat dia menutup aurat. Cuma dari segi adab, segi akhlak, kalau kita nak menghadap orang dunia pun hari ni, kita pergi dengan pakaian yang kemas. Kita dijemput ke satu majlis rasmi, kita sampai selipar pun kita tak pakai. Kita terpaksa sewalah, belilah untuk pinjam dan sebagainya. Ini kan kita nak menghadap Allah yang dia adalah Malikul Muluk, raja kepada segala raja. Sempurnakanlah, kerana ini satu adab. Kalau kita dapat jaga adab itu yang saya tekankan tadi, pemakaian yang sempurna, laki-laki pakaian sempurna, perempuan pakaian sempurna. Jadi ini akan memberikan banyak kelebihan solat kita. Jadi sebab itu kita kata jaga bukan hanya sekadar aurat, tetapi pergi kepada lebih adab kita. InsyaAllah barulah solat kita mencapai kepada tahap kualiti yang sepatutnya. Dan dari Muhammad Hazri, boleh tak kalau kita solat sambil mendukung bayi? Taib, kita solat sambil mendukung bayi, jawapan dia boleh. Dan pergerakan yang banyak itu dimaafkan. Dengan syarat, bayi kita ni 2. Sama ada anak laki-laki ataupun anak perempuan. Kalau anak perempuan, dia dah kencing, dah bersih, tak ada apa masalah. Sama ada dipakaikan pampers atau tidak. Yang penting dia dah bersih, dia tak kencing lagi. Jadi kalau kita pakaikan pampers dalam keadaan dia bogel, baru mandi, kita tengok menangis sangat, susah sangat, kita nak letak pun tak boleh, kita dukung dalam keadaan dia tak berpakaian. Jangan ada berlaku sentuhan tangan kita pada tempat depan dan belakang dia. Maka kita dukung dalam keadaan dia, kadang-kadang mungkin basah mandi tadi lagi, tak ada masalah. Kerana dia anak perempuan, dia tidak menanggung apa kita kata air kencing, dia tak bawa air kencing kerana dia tak macam anak lelaki. Anak lelaki dia kena khatan. Jadi kalau anak lelaki yang sudah khatan, hari ni ada orang dah umur 7 hari dah khatan dah. Jadi dia boleh dukung, tak ada masalah walaupun bogel kerana budak tu sudah khatan. Tapi kalau belum khatan, maka tak boleh kita bawa anak lelaki. Ataupun hari ni kalaupun dipakaikan pampers bersih, maka dia belum khatan, itu tak cukup. Jadi kita kata pampers tadi itu bukan disukat sebagai anggota luar. Dia sebenarnya melihat kepada kedudukan dah khatan atau belum. Kalau belum khatan, walaupun pakai pampers yang bersih, tidak sah. Kalau sudah khatan, walaupun tak pakai apa, kosong, bogel anak tadi, kita dukung dia, maka hukum dia boleh, tak ada masalah. Okay, baik, kita ada soalan lagi. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa di talian? Saya Haja Alisa daripada Putrajaya. Silakan Puan. Silakan Haja. Silakan soalannya Haja. Okey. Bertanya ke Ustaz. Nak tanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya, ada hamba Allah datang rujuk pada saya. Dia masalah dengan suami. Tapi dia tak boleh semayang. Dia semayang, dia rasa dia selalu melawanlah suaminya. Jadi bila dia solat, dia rasa dia macam
tak guna solat lah. Jadi solat tu tak diterima Allah. Macam mana Ustaz? Baik. Okey, baik. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Ya, sama. Assalamualaikum. Tak, itu satu sangkaan buruk kita dengan Allah. Kita buat salah macam mana pun, kita manusia. Sebab tu kata Nabi dalam hadis, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua manusia ada buat salah. Kadang-kala salah orang mungkin dia minum, dia judi. Maka sekarang ni salah seorang perempuan derhaka pada suami. Jadi kita tahu ini kesalahan. Kita minta maaf pada suami kita dan kita bertaubat kepada Allah untuk tidak kita melakukan lagi. Jangan kita ada satu buruk sangka Allah tak akan terima. Tak. Ana inda zanni abdi bi, kata Allah dalam hadis kursi. Aku pada sangkaan hamba-Ku. Kita sangka baik. Macam mana salah kita, macam mana dosa kita. Kalau satu orang buat kesalahan apa pun, Allah tetap memberikan kemaafan. Cuma kalau berkaitan dengan manusia, minta maaf pada manusia. Hidup atau mati, minta maaf. Kalau dia dah mati, dulu kita buat kesalahan, dia hidup. Kita buat sesuatu, umpat dia ke, atau suami kita derhaka, sekarang suami dah meninggal. Nak minta maaf macam mana? Takkan kita nak pergi merayu menangis kat kubur. Jadi tentulah kita tak boleh, dia dah mati. Nak minta pada keluarga, tak boleh, kerana ini kesalahan diri dia. Jadi kita, apa nak buat? Kita bertaubat dengan Allah. Dalam masa yang sama, kita buat kebajikan untuk suami kita. Kita istighfar untuk suami kita. Kita bersedekah untuk suami kita. Buat apa amalan, niatkan untuk suami kita. Mudah-mudahan kita dapat tebus balik kesalahan. Jangan ada sangkaan yang tak sihat. Sangkaan tak elok, Allah tak ampunkan saya, Allah tak akan terima saya. Ini satu kesalahan yang tak boleh kita rasa macam tu. Ini salah kita. Kerana Allah ni Maha Pengasih, Ar-Rahman, Maha Penyayang. Jadi walaupun kita buat silap, kita selagi tak syirik, Allah akan ampun. Cuma jangan kita mudah-mudahkan. Bila buat satu kesalahan, Allah ampunkan. Buat satu dosa, Allah ampunkan. Itu salah. Tapi kalau kita buat sesuatu apapun, sebab itu dikata wala kabiratan ma'al istighfar. Bukan dosa tu besar. Kalau buat apa dosa melangit sekalipun, tapi ada istighfar dengan syarat taubat yang sempurna, maka dia akan dapat keampunan. Dia kena ada satu sangkaan baik. Sebab itu kita solat, kita rasa tak sah kot. Tak, kita sangka Allah terima. Kita dah buat apa yang Allah minta, selesai. Hakikat sebenarnya itu hak Allah. Kita tak perlu nak persoalkan kenapa, bagaimana Allah terima ke tak terima. Itu bukan tanggungjawab kita, itu bukan peranan kita. Yang pentingnya sangka baik berterusan. InsyaAllah Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Dia akan ampunkan dosa kita. Teruskan buat kebajikan untuk kita selesaikan masalah kita. Dan seterusnya soalan dari Umi Walid ni, ini berdasarkan fenomena kita di Malaysia Ustaz ya, wanita solat memakai telekong ya. Jadi Umi ni bertanya, boleh tak kalau kita pakai stokin semasa solat tu batal tak, ataupun sebabkan ini juga salah satu cara untuk mengelakkan daripada ternampak kaki, sebab anak suka main sembunyi-sembunyi dalam telekong. Pakai stokin bagi seorang perempuan itu suatu yang memang boleh, bahkan digalakkan. Kalau dalam keadaan kita ada anak, nanti dia tarik kain kita, nampak kaki, batal, tak kenaya. Kita dah tinggal hanya nak bagi salam je lagi. Dah baca tahiyat nak bagi salam, dia datang tarik, nampak kaki, kena ulang semula. Jadi kita solat, nanti dia datang tarik lagi, kena ulang semula. Selesai, kita pakai stokin. Boleh, tak ada masalah. Kalau kita pakai stokin dalam solat, dengan pakai kain telekong, pakai pakaian solat, tambah stokin lagi, boleh, tak ada masalah. Ya, dan kita ada soalan lagi. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ini rangkaian IKIM je? Ya, siapa di talian? Nama saya Puan Kasma. Silakan Puan, soalannya? Soalannya saya nak tanyalah. Kalau saya berjemaah kat rumah lah ya, suami kita sebagai imam, kita ikut belakang dia lah kan. Jadi bila dia kalau dia baca Fatihah tak betul, kita nak ikut dia ke ataupun macam mana? Atau baik kita sembahyang asing-asing? Okey, terima kasih. Kalau suami imam ni baca tak betul, dia berbagai keadaan berlaku. Kadang-kala banyak juga orang kata imam ni baca tak betul. Kita tanya balik, kat mana tak betul? Banyak orang kata dia tak betul. Mana kita pun bukan tahu tak betul tu kat mana. Hanya dengan orang kata tak betul, kita pun kata betul. Tak betul lah tu. Kita mesti tahu kat mana tak betul dia.
Kalau kita kata seorang isteri, kadang-kadang mungkin segi ilmu isteri ni lebih. Dia tahu lebih pada suami. Suami baca tak betul. Kalau betul lah bacaan imam yang suami kita ni menjejaskan Fatihah. Sebagai contoh, dia baca an'amta, dia pakai kepada an'amtu. Iyaka, dia baca iyaki. Itu memang menjejaskan. Fatihah tak betul, tak sah. Kalaupun dia dah tak boleh ubah, untuk dia seorang mungkin lepas. Untuk dia jadi imam tak boleh, kita tak boleh ikut dia. Tapi kalau tak mengubah makna, perbuatan itu kalau sengaja haram, tapi segi sah-sah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia baca Alhamdulillahu Rabbul Alamin. Orang baca bawah, dia baca atas. Maka itu segi sah-sah, tak menjejaskan, tak mengubah makna. Maka kalau kita ikut dia, boleh, tak ada masalah. Cuma kita nak kenal pasti kat mana. Kalau sekadar kita kata tak merosakkan makna, kita boleh ikut. Kalau merosakkan makna macam contoh tadi, jangan kita ikut. Kalau kita dengan suami lebih kurang je, ilmu kita tak banyak, maka kita ikut je lah. Dan kita suruh suami kita pergi belajar lebih pandai lagi, supaya dengan pengajian yang dia dapat tu, dia dapat bimbing kita untuk kita pun jadi baik macam dia, insyaAllah. InsyaAllah. Alhamdulillah, yang penting solat berjemaah sekali dengan isteri. Dan Ustaz, kita pun dah sampai ke penghujung. Sebenarnya banyak lagi soalan daripada pendengar kita, tapi masa kita tak mencukupi. Mungkin Ustaz boleh berikan kesimpulan untuk topik kita hari ini, Ustaz. Kesimpulannya ialah kita mengajak saban minggu untuk kita buatkan tahsinul ibadah, memperelokkan. Kerana ini satu persembahan yang akan menjadi bekalan kita. Kita juga yang akan dapat faedah nanti. Maka mudah-mudahan dengan ini kita cubalah pelajari. Dia tak boleh kita baca saja. Kita pergi dan dekatkan diri kita dengan majlis-majlis ilmu, dan kita pelajari, kita tanya. Mudah-mudahan Allah SWT sentiasa melihat niat mulia kita ni dan memberikan kita ganjaran yang terbaik atas apa yang kita usahakan. Jadi terima kasih banyak bersama kita hari ini, Ustaz. Dan insyaAllah kita akan kembali pada minggu hadapan, ya Ustaz, ya? Dan anda para pendengar, jangan lupa untuk kembali bersama dengan yang berbahagia Ustaz Fadli Al-Yamani pada minggu hadapan seperti biasa setiap hari Khamis jam 10 pagi, ya, untuk tahsinul ibadah. Dan insyaAllah apa yang kita bicarakan hari ini sedikit sebanyak memberikan manfaat kepada kita. Dan terima kasih banyak, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.